Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay. So hari ni aku nak share satu setup iaitu GBP USD yang di mana aku nampak setup ni dia dah breakout. Okay, dia dah breakout. So untuk menjayakan setup ni, aku akan explain pada kalian apa yang dia sedang buat. Okay, apa yang dia sedang buat. Firstly, aku akan tunjuk di daily. Okay, kalau kau tengok line putus-putus ni, okay, kat sini apa yang Mat nampak adalah dia telah membuat breakout. Okay, dia telah membuat breakout kat kawasan sini. Okay, tengok ni, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So kat sini sepatutnya dia naik, sepatutnya dia turun, tapi tak jadi macam tu. Dia naik, dia break. Now Mat target dia tengah retest. Okay, sekarang Mat target dia tengah retest. Okay, dan tempat retest dia pula adalah di mana satu tempat yang kita panggil sebagai swap. Okay, maksud swap ni, you guys boleh tengok kat sini. Mat akan buka kepada candlestick. Okay, Mat akan buka kepada candlestick. Alright, swap ni dia macam ni. Dia tempat pertukaran. Tempat pertukaran yang kita boleh tunggu. Okay, ni kita ibaratkan ni adalah satu line dia. Kita ibaratkan ni adalah satu line dia. Okay, ni adalah satu line. Contoh ini contoh. Alright. Okay, now Mat nak you guys tengok satu benda yang best. Cuba tengok ni. Dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Dia breakout. Kat sini breakout. Sentuh, turun, naik. Base. Sentuh, drop, turun, drop. Sentuh, naik lagi, break lagi. Sentuh, naik. And then kat sini breakout lagi. Sentuh, retest, turun. Sini rally, base, rally. Kat tempat breakout. Sekarang dia tengah retest. Jadi harga dia sekarang ni berada di dalam swap zone. Bermaksud swap zone ni adanya kebarangkalian yang di mana dia boleh naik. Sebab dia telah berlaku pertukaran base dalam ni. Okey, jadi sekarang kita nak pergi ke time frame lebih kecil. Apa yang ada di dalam base yang kotak yang saya dah buat ni. Okey, sekarang kita pergi H4. Okey, kita pergi H4. Kau nak tengok kat H4. Alright, kau nak tengok kat H4. Okey, so H4, apa yang aku nampak adalah dalam base ni. Okey, dalam base ni, ini adalah base, rally, base, rally. Dalam base ni, aku ada nampak satu zone decision point yang cantik, which is kita ada engulf kat sini. Okey, kita ada engulf. Itu yang pertama. Yang kedua, trend line kat sini 1, 2, 3 menyentuh. Okey, dia berhampiran dengan trend line. Zone pun kecil je, tak ada masalah. Zone pun kecil. Dengan target, apa yang aku target adalah di H1. Kita tengok di H1. Okey, nampak tak di H1 ni Mat telah menunjukkan satu trend line putus-putus ke atas ni. Okey, kalau kau tengok, dia sentuh, dia turun, dia sentuh, dia turun, dia sentuh, dia turun, sentuh, turun. Berhampiran sentuh, dia turun. So ini adalah satu trend line yang kita boleh panggil sebagai trend line resistant. Okey, trend line resistant ni apa? Penghalang pertama. Okey, penghalang first harga untuk kenaikan, untuk terus naik. Dia akan halang harga untuk terus naik. Sebab ini adalah resistant. Dia akan menghalang harga untuk terus naik. Jadi benda ni adalah kau punya indikator. Maksudnya indikator ni macam mana? Indication. Kan aku cakap indikator kan, kau cakap indi pula. Indication, benda yang kau boleh tengok untuk kau tentukan sesuatu, kita panggil indication. Okay, so benda ni kau tengoklah, tunggulah dia breakout resistant ni, resistant trend line ni breakout, automatic kau akan tahu yang di mana penghalang tadi telah breakout. Maksudnya harga telah memecah penghalang, seterusnya tidak dihalang. Faham tak? Aku target untuk dia naik terus, untuk dia terus naik tinggi, dia mestilah breakout, retest and terus pergi. Ni second layer.
Okay, faham? Ini aku punya target. Ini aku punya target untuk GBP/USD. Tapi adakah kau nak masuk sewaktu dia retest, and then dia terus naik, ataupun kau nak masuk terus kat sini, stop loss kau bawah ni sikit. Okay, ini kau punya risk management. Ini kau punya keputusan. Okay, secara kasarnya apa yang Mat nampak, dia nak buat kenaikan. Ini secara kasarnya. Okay, dia punya tempat pun cantik, kena pada trendline support. Okay, dia punya cantik, dia punya movement ni, iaitu turun. Okay, kita boleh tengok kat sini, dia turun, dia naik, and then dia turun, dia naik. Nampak? Jadi inilah tempat-tempat yang signifikan orang cakap. Jadi kalau kat sini dia mampu buat resisten, okay, ni kawasan ni, okay, ni resisten. Contoh, ni resisten dia yang pertama, contoh. Okay, lepas tu ni resisten dia yang kedua, kawasan sini. Ni Mak buat cincai-cincai lah. Okay, ni resisten kawasan yang kedua. So Mat target dia akan, nampak, dia yang ni dah pecah. Yang ni Mat target dia kena pecahkan dulu, barulah dia akan buat resisten yang lagi tinggi. Ni resisten lagi tinggi, membuat uptrend. Okay, ni target Mat untuk GBP/USD. Okay, ni target Mat untuk GBP/USD. Untuk semalam, untuk Euro/USD, kalau kita tengok kat sini guys, kalau kita tengok kat sini, okay, tengok kat kawasan sini, untuk Euro/USD. Alright, Euro/USD semalam memanglah Mat masuk buy dekat support H4. Okay, tapi kita tengok kat sini, Mat dah cakap awal-awal kan, Mat dah cerita dah. Okay, Mat dah cerita, kalau harga tu tengok kat sini, ini adalah support, harga turun, harga naik, sini adalah support. Kat sini support ni breakout, dia turun lagi. Okay, kat sini dia retest. Okay, akan tetapi ini di daily, cerita dia di daily. Jadi kotak yang daily ni akan jadi penghalang untuk harga terus naik. Okay, kalau harga nak terus membuat kenaikan, harga harus break kotak ni dulu, baru harga boleh terus naik. Itu konsep dia, itu fahaman dia. Okay, untuk di H4, apa yang kita nampak dekat H4 semalam, Mat nampak dia dah breakout. Okay, Okay, so naik, turun. Okay, ni resisten become support, break, retest. Sama, Mat anggap ni resisten become support. Mat entry kat sini semalam. Mat entry kat sini dalam bulatan ni. Mat entry, dia naik. And then Mat tengok kat resisten ni, adakah dia mampu break atau tak mampu breakout. Okay, adakah dia mampu break kat sini ataupun tak mampu break. Cara nak tengok, pergi ke lower time frame. Okay, kat sini kita tengok apa yang harga buat. Okay, kat sini kita tengok. Contoh H1 tak nampak, pergi M30 contoh, you guys kata tak nampak, pergi M15. Tengok dan sentiasa tengok apa harga buat. Okay, untuk dalam kes ni Mat nampak yang dia ni nak turun lagi. Sebab apa? Sebab Mat tengok kat sini, satu, resisten dia cocok ni tak dapat tembus, naik turun. Okay, ni satu. Yang kedua, kenapa Mat take profit position EU? Sebabnya ini. Okay, nampak? Sepatutnya kalau dia nak naik, dia tak boleh break support ni. Dia tak boleh breakout kat sini ni. Sini tak boleh breakout. Jadi kat kawasan sini Mat dah take profit layer position semalam. Okay, nampak? Dia break je support ni, dia turun, dia naik sesini support. Ni pun sama, dia turun, dia naik sesini support. Ni dia turun, drop, base drop. Sini adalah drop, base drop adalah zone penyambungan. Okay, and then ni dia naik balik, sentuh zone drop, base drop ni, and then dia turun, break, retest, turun. Okay, jadi untuk EU, hati-hati. Okay, dia memang kita boleh cakap EU biasa dia relate dengan GU, relate dengan GJ, XAU, USD. Tapi kalau kita nampak semalam, kalau kita tengok semalam, okay, nampak? Semalam H1 Mat ada buy gold. Mat buy dekat mana? Mat buy dekat resistance become support, kat sini. Okay, sekejap. Alright, Mat buy kat sini. Okay,
Sebab apa? Sebab ni resistance, breakout, become support. Lepas tu kena pada trend line. Itu reason mat buy semalam. Kenapa mat buy gold. Tapi kalau kita tengok kat sini, gold naik elok je dia naik. Tapi EU turun. Padahal benda ni sama-sama X, belakang dia USD. Tak kisahlah Euro USD ke, XAU USD ke, NZD USD ke. Jadi disebabkan inilah Mat selalu cakap Mat takkan guna coloration. Memang kita boleh tengok, tapi benda ni kadang-kadang sometimes dia mengelirukan. Jangan ada setup apa yang nampak depan mata, entry yang tu. Jangan target contoh, aku nampak EU nak naik, mesti gold nak naik. Kalau gold nak naik, mesti NU nak naik. Sometimes dia boleh jadi gold naik, EU turun, NU turun. Boleh jadi macam dalam kes malam. Okay, so hati-hati untuk traders yang terlalu fokus pada coloration. Jangan. Fokus pada setup kalian dulu. Okay, fokus pada setup kalian dahulu. Alright. So ni untuk gold lah. Okay, yang ni aku mapping sendiri je. Aku entry sendiri. Nanti aku share kalau aku nak share. Okay, ni untuk GJ guys. Untuk GJ kau tengok ni. GJ kalau kau tengok daripada sini, okay, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. So sini dia dah breakout. Okay, jadi cara kau nak tahu dia dah breakout ke belum, kau tengok kat sini. Tengok dekat time frame yang lebih kecil. Contoh kau ambil daily. Okay, daily. It should be untuk GJ. Okay, untuk GJ aku tengok dia kat sini dia buat breakout satu. Okay, dia dah breakout into satu. Tapi satu lagi dia buat rally, base rally kat sini. Sepatutnya bila harga sampai hari tu, dia sentuh sini, dia terus naik. Akan tetapi harga membuat breakout kat kawasan sini. Dia buat breakout base ni. Dia buat breakout balik. Jadi dalam sini aku akan cari apa benda yang aku boleh tengok untuk aku entry. Jadinya aku marking je lah zone ni. Zone kotak ni aku marking je dulu. Sebab aku nak pergi ke time frame yang lebih kecil. Okay, aku pergi ke time frame yang lebih kecil. Contoh H4. Okay, apa yang aku nampak dekat H4? Benda pertama yang aku nampak dekat H4 adalah breakout. Contoh dia, harga turun, harga naik. Harga turun, harga naik. Sini breakout, harga turun. Sini sentuh. Sekarang kita tak tahu dia nak buat apa. Okay, jadi H4 kita dah tahu dia breakout support ni. Kotak yang aku buat ni dia breakout support bawah ni. Okay, jadi sekarang kita pergi time frame kecil lagi. Apa yang ada di tempat breakout? H1 aku tak nampak apa-apa. Aku akan pergi kepada M30. Okay, M30 aku nampak something. So M30 apa yang aku nampak adalah harga turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tapi kat sini dia buat drop, base, drop. Okay, jadi ni adalah zone yang aku akan tunggu, GJ. Kalau zone ni tak breakout, dia akan turun lagi. Tapi dia takkan turun macam tu. Nampak tak ni? Ada satu support ni. Support. Dia kena break, dia kena retest, baru dia chow. Ini konsep GJ sekarang ni. Tapi ingat, dia ada tapi, kau kena faham. Tapi kalau dia break zone ni, dia retest balik sini, okay, dia boleh naik terus. Dengan syarat dia membuat breakout macam ni. Ni. Kau kena faham jalan cerita. Jalan cerita dia ni sangat indah kalau kau faham. Dia tak nak bagi tahu kau satu-satu. Nak jadi macam ni dia kena buat ini, nak jadi macam tu dia kena buat itu. Kau akan faham. Jalan cerita kau akan faham nanti. Dengan syarat dia breakout ni. So kunci dia ada di dalam kotak ini. Dalam ni ada kunci dia. Kau kena get ready dalam tu ada kunci dia. Okay, so untuk GJ, GU, EU, gold. Okay, so good luck guys. Ni antara setup yang aku rasa aku nak masuk dalam waktu terdekat ni. Okay, ni antara setup yang aku nak masuk lah dalam waktu terdekat. Okay, untuk GU pula kau tengok ni. Tadi aku dah bagi tahu kan. Kau tengok candle ni.
Sini, 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 sini. Nampak dia pertukaran, candle pertukaran. Dia tukar, tembus atas, tembus bawah. So dengan target aku dia nak naik lah. Tapi kalau ni dia buat pertukaran juga, dia boleh turun macam ni lah. Dia boleh turun macam ni. Okay, dia boleh jadi macam tu. Dia akan buat drop base drop yang akan mematikan rally base rally sebelah ni. So kau kena tahulah mana kau nak exit, mana kau nak masuk. Kau kena tahu, kau kena faham. Cara kau nak tahu mana kau nak exit, mana kau nak masuk, refer to lower time frame, guys. Always refer to lower time frame. Memang setup kita time frame besar, tapi kita kena selalu refer juga di lower time frame. Okay, untuk NZD USD semalam aku nak cerita kat kau. Kenapa aku exit NZD USD padahal aku nampak peluang. Okay, kenapa aku exit? Sebab aku rasa nanti boleh entry lagi. Okay, sebab aku rasa nanti kita boleh entry lagi. Alright. Untuk NZD USD, apa yang aku nampak adalah sebenarnya harga ni dia memainkan kita. Okay, dia bermain. Dia bukan bermain, dia memainkan kita. Okay, sekejap. Mana? Okay, sini. Okay. Harga ni memainkan kita. Alright, nampak? Padahal aku dah tahu dah dia nak buat macam ni. Nampak? Dia sentuh, dia naik. Dia sentuh, dia naik. Dia sentuh, dia naik. Dia sentuh, dia naik. Sentuh, naik, break, turun. Okay, ni sentuh, naik. Dia naik dulu ni. Naik dulu, sentuh, turun. Ni dia breakout. Okay, so aku target sebenarnya dia buat sentuh, dia naik lah aku target. Maybe TP dekat sini. TP paling-paling bodoh pun, paling-paling busuk pun dekat sini. Resistance atas ni. Ni TP1. Ni TP2. Ni TP2. Okay, ini TP-TP dia. Okay, jadi apa yang kita nak tengok dalam ni, jom kita rungkai. Okay, kau pergi ke time frame yang lebih kecil. Apa yang dia buat. Alright. Sekarang dia membuat pattern sebenarnya. Dia membuat pattern. Waktu aku tengok semalam, dia membuat pattern. Alright. Okay, aku tunjuk contoh Okay, aku delete dulu yang ni. Okay, ni kotak kelabu yang besar ni adalah kotak RBS daily. Okay, dan dekat sini apa yang aku boleh yakinkan korang adalah aku target harga nak naik. Sebabnya yang pertama, kalau kita tengok, sebab yang pertama adalah dia telah membuat breakout price lah. Dia telah membuat breakout. Mungkin kau tak nampak kalau candlestick, tapi kalau ni aku rasa kau nampak lah. Dia telah membuat satu breakout di sini. Okay, dia telah membuat breakout. Alright. So NZD USD ni, bila kita tengok time frame kecil, dia ada satu RBS SBR. Kau tengok kat sini. Aku risau korang keliru, jadi aku betulkan benda ni. Okay, aku betulkan benda ni dulu. Okay, aku betulkan dulu. So semalam, apa yang aku nampak pada NZD USD adalah harga breakout RBS SBR kita. Sepatutnya dia naik, dia sentuh. Dia naik, dia sentuh. Padahal dia dah breakout buat rally base rally. Jadi aku target bila harga sampai kat kawasan sini ni, dia terus naik. Tapi tak. Harga dia membuat breakout kepada kita punya support trend line. Dia membuat breakout. Ni support trend line. Okay, harga turun, harga turun, harga naik. Harga turun, harga naik, turun naik. Turun naik, turun naik, turun naik. Jadi aku target bila dia turun sini dia akan naik. Tapi tak, market bukan macam tu bang. Dia boleh jadi apa yang dia nak jadi. Kita kena tahu mana kita nak exit, mana kita nak re-entry. Okay, so sekarang kalau kita perasan, nampak tak satu kotak hitam yang aku buat ni? Ada resistance, support. Ini adalah swap zone. Ini yang aku cakap swap SNR. Okay, kau boleh entry selagi mana berlakunya swap SNR. Dan maybe untuk NZD USD ni, aku nak re-entry pada hari ni. Untuk NZD USD ni aku nak masuk balik kat sini nanti. Kat sini aku nak masuk balik. Dengan harapan aku dia dah cukup lah. Dia nak fly dah ni. Harapan aku macam tu lah. Okay, so ni bukan teknik harapan lah. Maksud aku kita target dia jadi macam tu lah.
So ni lah cara-cara nak buat mapping. Salah satu caranya. Okay. Sesungguhnya mapping ni indah sebenarnya. Mapping ni sangat indah. Bila kau nampak jalan dia, kau akan rasa dia indah bang. Tapi untuk pastikan kau nampak semuanya, kau perlukan masa. Dia bukan kerja sehari dua bang. Dan ada ilmu pun kau perlukan pengalaman. Dia bukan ada ilmu bermakna kau boleh profit terus, tak. Dia perlukan pengalaman entry. Okay. Bila kau dah lengkap ilmu di dada, time tu kau tak payah risau lah. Kau trade seorang-seorang pun tak apa dah. Tak ada masalah dah time tu. Okay guys. So aku harap lah knowledge yang aku share ni bermanfaat pada kalian. Yang paling penting sekali kau kena tahu bila kau kena exit, bila kau kena kena take profit, bila kau kena entry. Kau kena tahu kan. Kalau kau tak tahu, agak berbahaya lah. So jarak untuk ni berapa pip kalau kita target long position, bermula daripada sini. SL bawah ni. Okey, SL bawah ni sikit. Okey, sini. TP atas ni. Dalam berapa pip ni? 5.17 profit factor. TP 220 pip. SL 46. SL 75. 54. Berapa ni aku tak nampak. Sekejap. Aku salah setting ni. Aku salah setting kan. Style. Ni kot. Betul. Ni kot. Risk reward ratio 5.17 lah. Take profit dalam 200 pip. SL dalam 75. Yang ni kau boleh ubah lagi. Biar betul. Nanti aku tengok balik lah nanti. Aku lupa dah guna benda ni. Tapi biasa kat MT4 aku tarik trend line je, aku tengok pip dia, tak ada masalah. Okay, ni lah target aku untuk AUD USD. Ni target aku untuk AUD USD lah. So maybe dia boleh pergi macam ni, retest balik, ni baru naik ke macam tu. Ini kau kena alert lah. Okay. So aku doakan set up ni profit. Okay. Jumpa korang nanti next Zoom. Ciao.